kotor suka tu. Kau tak fikir mak kau, anak kau kat rumah. Okey. Betul tak kau bertubuh dengan dia? Aku dah cam dah dalam minggu ni, dah 2-3 minggu dah. Aku dah cam dah. Allahu Akbar. Aku saja senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting, bermanfaat. Dan bersama saya dengan pada hari ini dalam Sembang Viral, Ustaz Harry. Apa khabar Ustaz Harry? Sihat bang. Alhamdulillah. Dalam kehidupan kita ni ada orang hobi dia lain, ada orang dia jimat dia lain, kan? Itu ikut masing-masing punya keseronokan menghabiskan sisa-sisa hidup dalam kehidupan. Tapi sisa-sisa hidup itu Ustaz, yang kita bina dengan kasih sayang. Kasih sayang akhirnya daripada yang haram menjadi halal, akhirnya menjadi satu rumah tangga yang bahagia. Betul. Dan dalam rumah tangga yang bahagia tu, macam orang tua kata, kalau kita nak sampai ke destinasi di pelabuhan yang ujung tu, bila ibarat naik perahu, di tengah-tengah lautan tu mesti ada ombak dia. Ombak dia ada yang ombak yang kuat, ada ombak yang tak kuat. Tapi bagaimana kita menangani ombak itu, permasalahan-permasalahan tu, untuk kita sampai ke destinasi yang di penghujung tu sebagai suami isteri yang soleh, menuntutkan kebahagiaan. Tetapi akhirnya ada juga yang kecundang di tengah jalan. Dan berlakulah berbagai-bagai benda. Di antaranya ialah kecurangan. Kecurangan ini satu perkara yang orang perempuan paling tak suka. Tetapi hari ini kita tengok Ustaz, kecurangan itu bukan hanya berlaku kepada seorang lelaki. Ya. Tapi kecurangan itu juga berlaku kepada perempuan yang bergelar isteri. Islam letakkan 3 poin utama: sakinah, mawadah, rahmah. Adanya ketenangan, adanya kasih sayang, dan adanya belas ihsan. Kalau 3 ini hilang, kemungkinan rumah tangga itu akan goyang. So bila kita sebut tadi tentang perangai salah seorang ataupun pasangan dalam rumah tangga tadi, saya percaya dia tidak lari daripada 3 punca ni. Baru-baru ni ada juga viral, ada salah. Minta maaf Ustaz kan, sebab kita bukan nak ni, tapi nak jadikan satu pengajaran pada kita lah. Ada seorang suri rumah ditangkap dengan warga asing Ustaz, dalam kereta berdua-duaan. Dan itu macam mana Ustaz? Surah An-Nur Allah Ta'ala sebut jelas. Allah nak menggambarkan tentang watak-watak ni, kesesuaian mereka memang ada kecenderungan. Macam Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 3 ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Allah berikan satu isyarat bahawa orang lelaki yang penzina. Penzina ni kita sebut dia boleh jadi dia tidak berkahwin, boleh jadi dia berkahwin dan dia masih curang. Dia ada isteri di rumah, dia ada pasangan yang halal untuk dia, tapi dia cari orang lain. Tapi Allah berikan isyarat. Allah bagi tahu dah, orang ini sebenarnya kecenderungan dia memang ada. Kecenderungan dia bersama orang yang sama cenderung dengan dia. La yankihu illa zaniyatan. Yang nak suka dengan dia ni memang jenis kaki itu juga. Istilah kita kata kan. Maknanya orang kata kaki ronggeng dengan kaki ronggeng. Biasanya saya tengoklah Ustaz kan, bila orang lelaki membuat kesilapan yang sebegini di luar, orang perempuan ni, isteri ni, dia pemaaf Ustaz. Dia memaafkan. Tapi bila orang perempuan buat tu Ustaz, dia nampak lebih teruk Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya fikir kerana mungkin agak salah satu sudut kehidupan manusia. Kerana orang perempuan ini dia tak mungkin ada orang laki-laki yang ramai. Tak ada kehidupan manusia mana yang boleh terima satu orang perempuan dia boleh ada hubungan kehidupan dengan ramai laki-laki berbanding dengan laki-laki. Walaupun ada sebahagian tak terima, tetapi satu sudut dalam kehidupan ni orang menerima bahawa orang laki-laki mungkin dia ada 2-3 orang perempuan dalam biasa orang cakap kan, macam lelaki. Ya. Tapi bila orang perempuan buat, ya Allah, apa perangai kita sebut tadi dalam konteks kehidupan ni, dia satu keganjilan kita sebut. Dan Islam memang mengharuskan, kalau kita nak bincang, tapi bukan topik kita untuk bincang itu, cuma kita nak sebut dari sudut kehidupan manusia itu sendiri. Saya kira bukan sesuatu yang pelik. Secara kemanusiaan dia tidak boleh menerima. Sebab itu kita kata, bila keadaan ini, dia boleh menjadikan manusia ni menentukan dia punya behavior dia. So kalau keadaan macam ni, mungkin orang lelaki dia tak boleh terima. Macam mana kau boleh ada suami, pada masa yang sama kau ada suami lain? Bila suami dia dapat tangkap dia dengan berdua-duaan kan, dengan lelaki lain, apakah sebenarnya tindakan sebagai seorang lelaki supaya tak jadi dayus? Sebab itu memang ada hadis Nabi SAW tentang orang yang tak masuk syurga. Kata Nabi, ialah antaranya ad-dayus. Ad-dayus artinya apa? Artinya ad-dayus minar rijal. Dalam hadis tersebut,
artinya orang laki-laki yang dayus. Dan Nabi huraikan dalam hadis tu 3 golongan sebenarnya yang tak masuk syurga. Kata Nabi, dayus, kemudian orang perempuan wataknya macam laki-laki, kemudian peminum penagih arak. Kata Nabi, dayus ini ialah apabila seorang suami membiarkan isteri atau anaknya dilihat oleh orang lain. Saya kira lah, saya mengikuti juga apa yang berlaku ni kerana dia dibincangkan netizen. Jadi ada yang pro and con. Ada yang kata padan muka lelaki ni, ada yang kata ni apa punya perempuan dan sebagainya. Tetapi kita kena melihat dalam konteks hukum bang. Nak menilai ni kita tak boleh menilai begitu. Kalau tidak kita akan cenderung mengikut kita punya suka. Kita pun tak tahu apa situasi sebenarnya. Kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik itu. Tetapi yang pasti ialah bahawa lelaki itu bereaksi. Kerana dia itu isteri dia. Kod mana pun dia rasa ada masalah, itu bukan penyelesaian. Kalau kau rasa bahawa suami itu memang bukan lagi sesuai untuk hidup kau, bukan dengan cara begitu. Islam beri jalan keluar. Pergi ke pejabat agama, kalau dalam konteks kita orang Islam, buat aduan. Isteri ada hak untuk mengadukan kepada hakim bahawa Yang ni masalah dia Ustaz, sebab dia nampak isteri dia. Itu kita sebut tadi. Sebab itu isteri mengambil jalan yang salah. Kalau sekiranya kita sebut tadi, permasalahan ini berpunca daripada 3 tadi. Tidak ada sakinah, tidak ada mawadah, tidak ada rahmah. Maka dia tidak boleh menggunakan alasan tu. Sebab ini saya tengok dibincangkan. Dalam netizen dia ada yang kata, mesti suami itu dia tak suka suami dia. Suami dia macam ni, mungkin tak romantik. Tetapi itu bukan penyelesaian. Saya pernah tanyakan kepada sahabat saya, seorang hakim mahkamah syariah. Dia kata, kalau sekiranya rumah tangga tu memang dah tak ada kasih sayang, kami akan putuskan untuk berpisah. Kerana dia menafikan maksud daripada perkahwinan. Jadi sebab itu, tindakan lelaki tadi betul. Kenapa? Dia seorang suami. Walaupun isteri tadi mungkin ada alasan-alasan dia, tidak mengharuskan isteri itu buat begitu. Maksudnya kalau isteri dia minta maaf, Yes. di atas ketelanjuran dia, kalau suami dia maafkan, boleh. Itu tidak dikira dayus. Itu tidak dikira dayus. Maksudnya kalau bukan dia tangkap dengan lelaki lain, itu dah dayus Ustaz. Ketika itulah menunjukkan bahawa dia tidak dayus. Kerana dia tahu bahawa isteri dia melakukan sesuatu yang tak sepatutnya dilakukan. Ada hubungan dengan lelaki lain misalnya. Maka dia buat tindakan, reaction. Dia yang dayus ni bang. Dengar kata bini kau keluar. Biarlah, bukan ada apa-apa tu kawan. Itu dayus. Kalau dia tangkap, lelaki menangkap isteri dia sedang berzina, adakah itu perlu lagi dimaafkan lagi ataupun... Maaf ni bang, sebenarnya dia adalah satu sifatnya besar bang. Kerana maaf ni sifat Allah Ta'ala, Al-Afu. Jadi kalau afu ni sifatnya besar. Dan Allah boleh mengampunkan orang, sampaikan di ahli neraka pun dia jadi ahli syurga. Dan kalaulah suami itu nak memaafkan perbuatan isteri, orang yang di luar, netizen, dia tidak boleh sekali-kali menemplak perbuatan suami itu. Kerana suami itu telah melakukan perkara yang betul. Maknanya suami itu boleh terima isteri dia? Kalau sekiranya dia bertaubat. Maknanya boleh terima, kalau hati dia terbuka untuk terima? Kalau dia boleh terima. Walaupun isteri dia mengandung anak orang lain? Walaupun begitu bang, kerana manusia dia boleh terlanjur bang. Kita di antara kita dengan kesilapan hanya disebut oleh para ulama sebagai satu benang yang halus. Boleh jadi kita ke kanan, boleh jadi kita ke kiri. Kita tak nampak. Sekarang masalah di sekarang Ustaz, perlakuan tu berlaku, kejadian tu berlaku apabila ada orang lain yang merakam. Ya, betul. Yang merakam ni bermasalah ni Ustaz. Adakah itu dengan keizinan? Sebab itu ialah aib maruah orang. Betul. Jadi orang yang merakam ni telah masuk dalam sosial media. Jadi orang ni telah mengundang satu mengaibkan persepsi orang. Jadi orang yang merakam ni yang dia masuk dalam sosial media, macam mana Ustaz? Jelas bang, berdosa. Dosa Ustaz. Kerana Nabi SAW pesan kita supaya tutup aib ni. Kalau seorang isteri andainya menonton saya viral pada malam ni, tiba-tiba dia terfikir, aku buat dulu. Maka suami tak tahu, jangan cerita walau sepatah pun. Haram bagi dia menceritakan keaiban dia. Kita pernah cerita dulu, ada orang yang pada malam harinya dia melakukan suatu amalan, kemudian siang harinya Allah tutup aib dia, tiba-tiba dia buka pula aib dia sendiri. No. Bila orang tak tahu aib kita, maka jangan buka. Sebab itu dalam konteks ni saya kata, yang merakam dan memviralkan, dia mesti bertaubat kerana dia berdosa. Soal suami tadi mungkin marah kerana apa yang berlaku. Mungkin rumah tangga dia, mungkin ada perasaan sayang pada rumah tangga dia. Kita kena consider. Kita tak tahu sebenarnya apa dia sebaiknya berlaku. Tetapi kita pun tidak setujulah apa benda yang dia buat. Tetapi kita kena ambil satu part bahawa dia dalam situasi. Dan kita tak boleh nak mengatakan situasi perang sama dengan situasi yang biasa. Dalam keadaan orang berkelahi sama dengan keadaan yang biasa. Cuma tentu kita beritahu supaya jangan melampaui batas. Kecurangan berlaku di mana-mana. Tetapi bagaimanakah kecurangan itu berlaku? Atas sebab apakah kecurangan itu berlaku? Tetapi kita sebagai orang luar tidak boleh menyebarkan apa yang berlaku kepada dunia luar. Khasnya dalam dunia sosial media hari ini. Jangan kita kongsi, kalau tidak pasti, jangan kita buat wakaf dosa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Aiwah.